Shalom semua, dalam episode kali ini saya akan mengongsikan satu tajuk, yaitu memahami kemurungan. Kemurungan atau depression adalah satu gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesedihan yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah, serta kehilangan minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu atau kurang dan boleh juga lebih. Kemurungan adalah sejenis gangguan mental paling lazim di dunia. Di Malaysia, kira-kira 2.3 juta orang mengalami kemurungan pada satu tempo dalam hidup mereka. Kelaziman kemurungan di Malaysia dianggarkan pada tahap 8 hingga 12% secara keseluruhan dan dialami oleh kira-kira 20% dalam kalangan orang dewasa. Lazimnya, kemurungan bermula pada zaman dewasa, tetapi juga boleh berlaku kepada segenap usia, termasuk zaman kanak-kanak. Para penyelidik percaya bahwa kemurungan boleh berpunca daripada faktor genetik, biologi, persekitaran, dan psikologi. Faktor-faktor ini termasuk yang pertama, sejarah kemurungan diri atau keluarga. Yang kedua, obat-obatan yang digunakan untuk merawat penyakit tertentu seperti diabetes, kanser, penyakit jantung, dan penyakit Parkinson. Selain itu, kemurungan yang dialami boleh mengakibatkan penyakit ini menjadi lebih teruk. Yang ketiga, trauma, tekanan, atau perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Dan yang keempat, penggunaan media sosial yang keterlaluan, terutamanya jika melibatkan bully cyber. Tanda dan simptom kemurungan berbeza mengikut setiap individu. Terdapat individu yang menunjukkan tanda yang kurang, manakala ada yang banyak. Contohnya, setengah orang yang mengalami kemurungan mungkin akan berasa sedih, manakala yang lain tidak. Tanda dan simptom boleh berbentuk fisikal dan emosi. Mari kita melihat beberapa tanda dan simptom umum tentang kemurungan. Berasa sedih, hampa atau risau, mudah jengkel, berasa tidak berupaya, tidak berharga atau bersalah, kurang berminat dalam menjalankan aktiviti, kurang bertenaga, berkomunikasi atau bergerak lebih lemah daripada biasa, kebimbangan, sukar memberikan tumpuan, perubahan corak tidur, perubahan rasa berat badan, perasaan atau percubaan membunuh diri, dan kesakitan yang sukar digambarkan. Kumpulan individu yang berbeza menunjukkan tanda kemurungan yang berbeza. Contohnya, kaum wanita mungkin merasa sedih, tidak berharga, dan rasa bersalah. Manakala kaum lelaki, mereka mungkin menyembunyikan emosi mereka dan menunjukkan rasa marah, tingkah laku agresif, dan mudah jengkel. Mereka juga menunjukkan masalah fisikal seperti denyutan jantung laju dan masalah penghadaman. Kanak-kanak dan remaja yang lebih tua menunjukkan tanda-tanda seperti sulking, bermasalah di sekolah, dan mudah jengkel. Kanak-kanak lebih muda menunjukkan tanda enggan ke sekolah, berpura-pura sakit, memeluk ibu bapa dengan erat atau bimbang ibu bapa mereka akan mati. Manakala warga tua mudah berasa letih, sukar tidur, atau mudah marah atau berasa jengkel. Mereka juga kerap berasa keliru atau sukar memberikan tumpuan. Masalah kesehatan berkaitan usia yang lain seperti penyakit jantung juga boleh menyebabkan kemurungan. Bagi menangani kemurungan, Anda mestilah meminta bantuan daripada luar. Sekiranya Anda merasa murung, Anda perlu berjumpa serta memaklumkan kepada mereka yang mempunyai kepekaran di dalam hal ini. Jangan biarkan rasa malu ini menghalang Anda untuk meminta dan dapatkan bantuan. Jika Anda tidak pasti untuk menyatakan sebab kenapa Anda membuat janji temu, jangan teragak-agak untuk menyatakan bahwa mungkin Anda mengalami kemurungan dan ingin menjalani pemeriksaan. Ada beberapa perkara yang harus Anda lakukan sebelum membuat janji temu, yaitu membuat catatan sebarang simptom yang Anda alami, bila simptom itu bermula, tahap kesukaran simptom, cara simptom itu dirawat, dan lain-lain. Catat maklumat pribadi yang penting seperti menghadapi tekanan hidup yang berat atau perubahan hidup, dan senaraikan semua obat-obatan termasuk makanan tambahan yang Anda ambil. Bawa senarai tersebut dalam temu janji Anda, dan ini akan membantu Anda untuk menerangkan perasaan Anda kepada pakar dan juga dokter yang Anda temui. Dan hal ini juga membantu Anda untuk perbincangan yang lebih mendalam dan bermakna dengan pakar yang Anda temui. Kemurungan boleh dirawat walaupun case yang paling teruk. Jika rawatan dimulakan lebih awal, keberkesanan akan menjadi lebih baik. Pilihan pengurusan kemurungan termasuk yang pertama, terapi perbincangan, juga dipanggil psikoterapi. Yang kedua, perubahan gaya hidup seperti senaman, tidur secukupnya, perhubungan sosial, dan pemakanan yang sehat. Dan yang ketiga, obat-obatan. Kita perlu ketahui bahwa tidak ada individu yang mengalami kemurungan dengan cara yang sama. Maka untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk Anda, mungkin mengambil masa.
Jika kamu mengesyaki ada seseorang yang kamu kenali sedang mengalami kemurungan, berusahalah untuk menghubungi mereka dan coba untuk membantu. Kemungkinan sangat sukar untuk membina perbualan bersama dengan mereka, namun ada beberapa cara ataupun kata-kata yang mudah untuk kita dapat berbual bersama dengan mereka. Contohnya, saya ada di sini, saya ingin membantu Anda, ataupun saya ingin membantu, mari kita berjumpa dengan dokter. Walaupun kita berniat baik, kita perlu pahami bahwa mereka yang sedang mengalami kemurungan, mereka tidak terbuka hati untuk mengongsikan apa yang mereka alami. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah memberikan sokongan yang berterusan, dan lama-kelamaan pasti mereka akan menerima sokongan daripada kita. Sebagai gereja, apa yang kita dapat bantu? Yang pertama adalah menerima mereka dan menyediakan kemudahan. Contohnya, menyediakan bilik kosong. Kemudahan seperti ini sangat bermanfaat dan diperlukan bagi mereka yang memerlukan persekitaran yang baru. Yang seterusnya, yang kedua, bawa mereka berjumpa dengan ahli konseling gereja dan pastor. Nasihatkan mereka supaya jangan berurusan dengan bomoh. Yang ketiga, menyediakan latihan khusus secara berkala melalui seminar, ceramah, perbincangan, ajaran, dan khotbah. Yang keempat, sokong secara berterusan sesama sendiri di dalam gereja tempatan. Meskipun kita tidak dapat memberikan sokongan secara langsung, namun kita masih dapat menyokong mereka melalui doa dan dalam pemberian dana. Terima kasih atas perhatian. Sampai di sini saja perkongsian kita. Jumpa Anda di episode yang seterusnya. Tuhan memberkati.